Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan. 各位弟兄姐妹们，大家早上好。 Kiranya semuanya baik-baik ya. 愿大家一切平安。 Sungguh hati saya hari ini senang sekali. Saya merasa bahagia saya bisa berbakti kembali bersama dengan saudara. 今天早上我感觉是非常的喜乐，因为我们能回到上帝面前来侍奉上帝，跟姐妹们、弟兄姐妹们一起来 Ya, puji 敬拜 Tuhan, 上帝。 amin ya. Kebaktian pagi hari ini akan segera kita mulai. 我们要开始今天早上的崇拜， Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit 大 berdiri. 家站立。 Artinya kita ini menghormati Tuhan. 我们要尊敬我们的神， Kita bersama-sama menyanyikan 我 atau 们一 memuji 起 Tuhan dengan 来 hormat 唱诗 diberi. 单元荣耀。 Hormat diberi bagi Bapa, Anak dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya termulia. Amin. Amin. Pertolongan kita hanya di dalam Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. 我们的帮助是从造天地的耶和华而来，但愿恩典和平安从圣父、圣子、圣灵归于我们。阿门。 Bapak Ibu Saudara bisa duduk kembali. 请大家回座。 Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya. Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Amin. 耶和华必赐力量给他的百姓，耶和华必赐平安的福给他的百姓。阿门。 Bapak Ibu Saudara, marilah saat ini kita bersama-sama naikkan puji-pujian kembali. Yang pertama kita menyanyikan Mulia. 我们一起来唱诗。 Ya, 你尊伟， ya. 你尊伟的主。 Mulia, sembah Raja mulia, bagi Yesus segala hormat sembah puji. Mulia Tuhan Maha Kuasa, dari surga terdengarlah kidung pujian. Tinggikan dan muliakan namanya Yesus. Puji Dia, sembah Dia, Kristus Sang Raja. Sembah Raja mulia, Raja atas segala raja,
termulialah. Kita menyanyi kembali Jaminan Mulia. 我们再来唱 Kita menyanyikan 2 bait berturut-turut. 有父的缺己，我们一连唱2首诗。Jaminan mulia ku diberi karena Yesus milikku abadi. Aku warisnya, ku ditebus karena dibasuh darah kudus. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. 完全的顺服，完全的顺服，快乐无比。天堂的荣耀现在我心里，天时代心事有天要来，报名主怜悯，诉说主爱，这是我心事，我的时刻。赞美我救主，作业长河，这是我心事，我的时刻。赞美我救主，作业长河。Kita bersama-sama masuk dalam doa pengampunan dosa. 我们一起要进入做认罪祷告。 Bapa kami yang ada di dalam surga, sungguh kami bersyukur Engkau tetap memelihara kami. Bahkan pagi hari ini kami bisa kembali lagi beribadah kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih atas penyertaan-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau ya Tuhan. Kami bangga memiliki Allah semacam Engkau ya Tuhan. Karena Allah yang kami sembah saat ini ada Allah yang mampu memberikan jaminan baik di dunia ini maupun kelak di surga. Amin. Terima kasih ya Tuhan, kalau selama ini Engkau juga memberikan kami kekuatan untuk bisa menghadapi tantangan-tantangan hidup ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bisa datang ke sini karena Engkau menyertai kami Tuhan. Kiranya Engkau pimpin ibadah yang kami lakukan pagi hari ini, yang Engkau kuduskan tempat yang kami pijak saat ini, dan juga sucikan pikiran-Mu, hati kami masing-masing, agar setiap kami bisa belajar pada saat beribadah kepada-Mu, mampu menanggalkan segala kepentingan kami ya Tuhan, agar Tuhan berkenan atas penyembahan-penyembahan kami. Kami tidak berpikiran cabang kemana-mana ya Tuhan, karena Engkau adalah harapan hidup kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan akan pimpin ibadah yang melakukan oleh awal sampai akhir. Tuhan berkati semuanya, baik petugas-petugas yang saat ini melayani Engkau, baik hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, yaitu Bapak Pendeta Marsilas, agar Engkau memberkati, Engkau urapi beliau, mulut bibir beliau, agar apa yang disampaikan, setiap kami tidak hanya mendengarkan suara manusia, tetapi kami boleh mendengarkan suara Tuhan, sehingga kami dari hari lepas hari semakin dekat kepada Tuhan dan lebih mengerti kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini juga bersama-sama mendengarkan, bersama-sama menyaksikan ibadah ini ya Tuhan. Bagi yang mungkin sibuk Tuhan, tariklah mereka ya Tuhan, agar mereka bisa bersama-sama beribadah kepada kami. Terima kasih Bapa.
juga berikan kemampuan kami, bukan saja nanti kami ini hanya mendengar, tetapi juga diberi kemampuan untuk memelihara firman. Ya, ya. Terima kasih Bapak. Inilah doa yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup satu-satunya. Amin. Amin. Kita tetap berdiri. Kita akan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Kita akan mengucapkan dalam bahasa Mandarin. Di二群，我信上帝，全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，应圣灵感孕，由童贞女玛利亚所生，在本丢彼拉多手下受难，被钉以十字架，受死埋葬，降在云间，第三天从死人中复活升天，坐在天人父上帝的右边，将来必从那里降临审判活人死人。我信圣灵，我信圣而共的教会，我信圣土相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。Amin. Bapak Ibu Saudara, silakan duduk kembali. 亲爱的弟兄姐妹们，大家请回座。 Sebentar lagi kita akan diberkati oleh Tuhan lewat firman-Nya yang disampaikan oleh hamba-Nya yaitu Pendeta Marsilas. 接下去我们要听到，让我们能够安静我们的心来领受主的话。 Marilah kita mengambil sikap hati yaitu dengan sikap hati rendah hati agar apa yang ditaburkan firman Tuhan itu ditaburkan lewat hamba-Nya dapat bertumbuh subur di dalam setiap kita masing-masing. 上帝的话能够在我们心里扎根，能够结果累累。 Ya. Untuk itu marilah kita bersama-sama menyambut firman Tuhan ini dengan menyanyikan Kristus hidup. Kita menyanyikan doa bait berturut-turut. 我们要唱主或作来。 预备心听到。Kulayani Tuhanku, ini kudu dunia. Engkau ya tetap hidup selama-lamanya. Rahmat-Nya ku alami, suaranya ku dengar. Tiap ku memerlukannya, dengar. Kristus hidup, kini tetap hidup. Ya dekatku, ya sertaku, jalan yang ku tempuh. Kristus hidup, ku memasyurkannya. Kau bertanya, ya hidupkah? Benar Kristus hidup. 在我所处环境中，主爱常在我旁。虽然有时心烦恼，但我绝不奢望。渴求主引领我，我从不忘风度好。敌人我主必再来大显荣耀。 基督耶稣今天仍然活着，他与我谈，他伴我走，生命在路通过。我要传扬救恩领导万民，我问我怎知足我错。
主活在我心。各位弟兄姐妹们平安。 Salam damai sejahtera Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. 差不多1年半，超过1年半了，这个新冠肺炎影响到全世界。 Sudah lebih dari 1,5 tahun di mana pandemi Corona ini melanda di seluruh dunia. 我们住在印尼的老百姓也是很辛苦。 Itu sungguh membuat umat atau masyarakat atau bangsa di Indonesia ini cukup menderita. 特别像现在商店，许多商店不能开。 Suatu contoh, banyak mal-mal atau toko-toko besar yang tidak buka dan tidak diperkenankan buka. 许多职员失业， Bahkan banyak para karyawan-karyawan yang kehilangan pekerjaan. 许多商店或者工厂倒闭。 Bahkan ada banyak toko-toko atau pabrik yang sampai mengalami gulung tikar. 大家都很害怕。 Membuat semuanya sangat mencekam, 许多人 ketakutan. 说现在生意难做。 Banyak orang mengatakan ekonomi atau dagang itu sangat sulit sekarang ini. 最害怕的是什么呢？ Namun sesungguhnya yang paling ditakut itu apa? 就是破产。 Yaitu pilot atau bangkrut. 许多人都不愿意破产。 Tentu saya yakin tidak ada orang yang mau bangkrut. 因为破产很可怕。 Karena kalau bangkrut itu sangat menakutkan. 上帝也不愿意我们破产。 Tentu Tuhan Allah juga tidak ingin kita ini anak-anak Tuhan mengalami kebangkrutan. 其实在圣经里面， Namun sesungguhnya di dalam Alkitab 圣经也告诉我们怎么样能够不破产。 Alkitab juga memberitahukan kepada kita dan juga mengajarkan kepada kita bagaimana supaya anak-anak Tuhan ini tidak sampai mengalami kebangkrutan. 希望你好好的听， Tolong perhatikan baik-baik. 因为上帝不愿意你们破产。 Karena Tuhan Allah tidak menginginkan saudara itu bangkrut. 那怎样能够不破产呢？ Lalu bagaimana supaya kita tidak mengalami kebangkrutan? 好，现在让我们读一段的圣经， Baiklah, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk membaca satu bagian di dalam Alkitab. 创世纪第12章， Di dalam Alkitab, kitab Kejadian pasal 12, 从第1节 dimulai ayat pertama 到第3节。 sampai ayat yang ketiga. 好，我先读1节， Baiklah, saya terlebih dahulu membacakan satu bait, 以后翻译1节。 lalu diterjemahkan. 耶和华对亚伯兰说：“你要离开本地、本族、父家，往我所要指示你的地去。 Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. 我必叫你成为大国，我必赐福给你，叫你的名伟大，你也要叫别人得福。 Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat bagi orang banyak. 第3节， Ayat yang ketiga. 为你祝福的，我必赐福于他；那做主你的，我必做主这地。地上的万民都要因你得福。 Ayat ketiga ya. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. 那么这是上帝对亚伯拉罕的祝福。 Nah, inilah kata-kata berkat yang disampaikan Allah kepada Abraham waktu itu. 也许你会说， Mungkin Anda akan berkata, 我不是亚伯拉罕的后裔。 saya ini kan bukan keturunan daripada Abraham. 那么上帝对亚伯拉罕的祝福，难道能够临到我的身上吗？
Lalu berkat Tuhan, berkat Abraham yang dari Allah itu apa juga bisa menurun kepada saya? 假如我们看加拉太书 Kalau kita membaca surat Galatia 第3章 pasal yang ketiga 最后一节， ayat yang terakhir 那边说， dikatakan 按照属灵来说，我们是亚伯拉罕的后裔。 secara rohani kita adalah keturunan daripada Abram. 所以创世纪第12章的祝福也能够领到我们的身上。 Itu sebabnya apa yang dikatakan di dalam Kejadian, berkat yang dikatakan di dalam kitab Kejadian pasal 12 berarti juga bisa menurun kepada kita. 那么上帝对亚伯拉罕的祝福， Lalu berkat yang dicurahkan kepada Abraham 其中一个 salah satunya 就是给他土地， yaitu diberikannya sebidang tanah, 土地就是地，土地 yaitu 产业。 tanah termasuk apa itu sebagai harta lah, harta kekayaan. 也就是说，上帝要给亚伯拉罕很多很多的产业。 Yaitu dapat dikatakan juga berarti Tuhan Allah itu mau memberikan dan memberkati Abraham itu dengan sebidang tanah beserta dengan hasil buminya secara luar biasa. 照样，上帝也要给我们产业。 Demikian juga Tuhan Allah akan memberikan berkat-berkat hasil bumi kepada kita. 产业都harta。 Harta, ya harta 那么 saja. 现在呢，这个产业的权柄在谁的手中？ Lalu pemilik harta ini sesungguhnya itu berada di tangan siapa? 也就是说，现在你有家， Ya coba dikatakan seperti Anda sekarang memiliki sebuah rumah, 你有工厂， Anda memiliki sebuah pabrik, 你有事业， ada usaha. 这是谁的？ Itu semuanya dari siapa punya? 你说是你的。 Anda mungkin mengatakan, oh 但 itu punya 是上 saya. 帝，上帝怎么说呢？ Lalu bagaimana kalau dikatakan Allah? Lalu kata Allah bagaimana? 其实这些产业 Namun sesungguhnya 都是 semua 上 harta 帝给 ini 的。 adalah hakikatnya berasal dari Allah. 有的人说， Ada orang mengatakan, 对上帝祝福我，使我能够买一个家。 oh itu karena Tuhan memberkati aku sehingga aku bisa membeli rumah. 上帝祝福我，叫我有事业做。 Tuhan memberkati aku lah sehingga aku bisa ada usaha ini, sehingga kami bisa berusaha. 但是第二个问题， Lalu pertanyaan kedua, 那你的家、你的事业谁掌管？ pertanyaan kedua adalah hartamu dan juga rumahmu itu sesungguhnya berada di bawah penguasaan siapa? 按照圣经说， Menurut Alkitab 是上帝的。 adalah milik Allah, Alkitab milik Allah. 所以这件事情我们要明白。 Itu sebabnya hal ini kita harus paham 假如你 betul. 不愿意破产， Kalau Anda tidak ingin bangkrut, 这两件事情你要牢牢记得。 selalu ingatlah dua hal ini yang baru saya katakan ini. Ingat selalu. 产业是上帝给的。 Harta itu pemberian dari Allah. 第二， Kedua, 产业是上帝掌管的。 harta itu sesungguhnya berada di bawah penguasaan Allah. 所以在出埃及记第15章， Itu sebab di dalam kitab Keluaran pasal 15, 摩西唱一首歌， di mana Nabi Musa menyanyi sebuah nyanyian. 这个歌说迦南是上帝的圣所、 Nah, 圣殿。 lirik daripada lagu yang dinyanyikan Nabi Musa itu dikatakan begini, Kanaan itu adalah pemberian dari Allah sebagai rumah Allah. 好像说，我们的家是上帝的教会。 Misalnya kita mengatakan rumah saya ini adalah rumah Allah, 就是上帝的。 yaitu milik Allah. 所以在圣经里面， Itu sebab di dalam Alkitab 经常提醒以色列人， seringkali selalu mengingatkan kepada umat Israel, 迦南地是上帝给的， tanah Kanaan itu adalah pemberian dari Allah.
是上帝掌管的， berada di bawah penguasaan Tuhan Allah, 不是以色列人的。 bukan milik orang Israel. 为什么呢？ Mengapa dikatakan demikian? 因为迦南地是上帝白白的给他们， Karena tanah Kanaan itu Tuhan Allah memberikan kepada umat Israel secara cuma-cuma, 不是以色列人的。 sehingga bukan miliknya orang Israel. 讲到这里， Sampai di sini 就进到另外一个问题： kita masuk dalam pertanyaan yang lain. 假若迦南地是上帝的， Kalau saja tanah Kanaan itu adalah dikatakan milik Allah, 你就不能够把地卖给别人， maka Anda tidak bisa menjualnya kepada orang lain. 对不对呀、 Betul nggak logika 比 demikian? 如说，这个家是上帝，我的家是上帝的， Misalnya rumah saya ini kita beranggapan milik Tuhan. 我没有钱把我的家卖掉， Ada nggak kita hak untuk bisa menjual saya yang Tuhan berikan ini, 但 menjual 我 rumah 没有 ini? 权柄喽， Kami tidak ada kuasa. 因为是上帝给我的。 Saya tidak ada kuasa sama sekali karena itu semuanya pemberian dari Allah. 上帝不给我，我哪里有家？ Kalau Allah itu tidak memberikan kepada saya, sampai saat ini saya tidak ada rumah. 上帝不给我事业，我哪里来的事业？ Kalau Tuhan Allah tidak memberikan usaha kepada saya, sampai saat ini aku juga tidak ada 既 usaha. 然上帝给我了， Karena Tuhan Allah memberikan saya, 还是上帝的， walaupun demikian berarti tetap milik Dia. 我不能够卖掉啊。 Aku tidak bisa menjualnya. 所以， Itu sebabnya 上帝对以色列人说， Tuhan Allah berbicara kepada orang Israel. 那是在约书亚记， Itu tercatat di dalam kitab Yosua, 约书亚 kitab Yosua 第13章到 Pasal 第 13 19章， sampai 13 sampai 29. 第13章到第19章， Pasal 13 sampai pasal 19. 约书亚记 Kitab Yosua 在哪边记载？ dicatat di situ 上帝把土地 Tuhan Allah menjadikan tanah 分 itu 给每一个以色列人的家庭， diberikan kepada masing-masing keluarga orang Israel. 就是每一个家有自己的土地。 Ya, dengan kata lain, tiap orang memiliki tiap-tiap rumah itu memiliki tanah masing-masing. 每一个家庭有自己的土地， Setiap keluarga memiliki tanah masing-masing. 那么这个土地呢， Maka tanah ini 你不可以卖。 tidak boleh Anda jual. 假如真的你事业难做， Kalau usaha Anda sulit mengalami kesulitan, usaha Anda sedang mengalami kesulitan 或者事业失败， atau gagal usahanya, 你不得不把你的土地卖给别人。 lalu Anda terpaksa menjual kepada orang lain. 但是到了4年，就是到4年的时候，这个土地要自动的归还到原来的主人的手 Yaitu 中。 walaupun tanah itu sudah Anda jual, tapi pada sampai tahun Yobel, maka tanah itu harus dikembalikan kepada si pemilik asal. 那么，假如真的是这样， Kalau saja demikian, 这个家庭怎么能够破产呢？ sesungguhnya keluarga itu bagaimana bisa bangkrut kalau misalnya demikian. 虽然有一段时间，因为他事业失败， Sekalipun dalam masa-masa tertentu dia mengalami kesulitan atau gagal, 他把他的地卖给别人， sehingga tanahnya dijual kepada orang lain. 但是到了50年之后， Namun setelah 50 tahun, 自自然然的不必付一点钱，那个土地就再回到原来的主人的手中。 maka serta-merta tanah itu kembali kepada pemilik asal. 所以，上帝从前都不希望他的老百姓破产。 Itu sebabnya Tuhan Allah tidak menginginkan umatnya itu bangkrut atau mengalami kegagalan. 所以，上帝就照顾以色列人， Itu sebabnya Tuhan Allah senantiasa memelihara umatnya. 每一个家庭有自己的土地， Setiap keluarga memiliki tanah masing-masing. 你不可能当做乞丐。 Anda tidak boleh beranggapan Anda itu seperti orang pengemis, 或者无家可归的人， seperti orang yang gelandangan dan tidak memiliki tempat tinggal tetap. 因为
到了新年，这个土地自然的再归给你嘛。 Nah, karena pada waktu tahun Yobel atau tahun tertentu itu, otomatis tanah itu kembali kepada pemilik asal. 当然，现在没有一个国家有这样的条例。 Namun faktanya sampai detik ini tidak ada satu negara pun yang memiliki sistem-sistem demikian. 也有许多基督徒把自己的产业卖给别人。 Nah, banyak orang-orang Kristen yang menjual usahanya kepada orang lain. 把自己的家卖给别人， Rumahnya dijual kepada orang lain. 他越来越破产。 Sehingga dia semakin hari semakin miskin. 但是上帝不愿意这样子做， Tapi sesungguhnya Tuhan Allah tidak ingin melakukan seperti ini. 上帝告诉我们怎么样让我们不破产。 Tuhan Allah memberitahukan kepada kita bagaimana supaya kita ini tidak mengalami kebangkrutan. 当然，我们做生意会失败， Tentu di dalam perjalanan terkadang kita usaha itu bisa mengalami kegagalan 但 atau 是 maju 假 mundur. 如按照圣经，我们按照圣经的教导， Tetapi kalau kita menuruti ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Alkitab, 不可能破产。 sekali-kali tidak mungkin mengalami 好 kebangkrutan. 我们看创世纪第18章， Nah, misalnya saja kita lihat di dalam kitab Kejadian pasal 18 好，第19节， ayat 19. 第18章第19节， Kejadian pasal 18 ayat 19. 我眷顾他，我要叫他吩咐他的宗子和他的眷属，遵行我的道。 秉公行义，是我所应许亚伯拉罕的话都成就了。 Ya, ayat 19 ya. Sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. 那么上帝曾经应许亚伯拉罕， Tuhan Allah pernah janji kepada Abraham. 那是在第12章， Nah, itu kita lihat di dalam pasal 12, 其中一个祝福就是产业。 yaitu salah satu berkat, yaitu tentang berkat harta. 怎么样产业能不破产？ Bagaimana harta ini tidak mengalami, bagaimana supaya tidak mengalami kebangkrutan harta? 所以在第18章 Itu 第 seperti 19 di 节 pasal 说什么？ 18 ayat 19. 你一定要遵守我的道，秉公行义。 Hendaklah engkau memegang teguh perintahku dan melakukan keadilan. 假如你不愿意破产， Kalau Anda tidak menginginkan bangkrut, 你一定要听话，听上帝 Anda 的话 harus patuh dan taat firman Tuhan. 你一定要公平公义。 Anda harus adil. 那么，当你这样子做的时候， Kalau saja Anda melakukan hal ini, 上帝应许亚伯拉罕的祝福也会领到你的身上，就是给你产业。 maka perjanjian atau janji bagi Allah kepada Abraham, bagaimana itu memberkatinya, maka apa yang dikatakan Tuhan kepada Abraham itu juga akan menimpa kepada kita. 假如你不听上帝的话， Sebaliknya kalau Anda tidak mendengarkan firman kata-kata Tuhan, 就是等于你失去了上帝。 dapat dikatakan atau sama dengan Anda itu kehilangan Allah. 你失去上帝，就等于你失去你的产业。 Kalau Anda kehilangan Allah, berarti Anda juga kehilangan harta. 因为刚才我已经告诉你了， Itu sebab karena aku tadi sudah mengatakan kepada Anda, 产业是上帝给的， harta adalah pemberian dari Allah 产业是在上帝的手中。 dan berada di tangan kekuasaannya. 假如你不要上帝， Kalau Anda tidak mau Allah, Tuhan Allah, 你违背上帝， bahkan Anda mengkhianati Tuhan Allah, 上帝就把他的产业拿回来， maka otomatis Tuhan Allah mencabut kembali berkat harta itu, 所以你就破产了咯。 membuat Anda bangkrut. 所以为什么有一些基督徒会破产？ Itu sebabnya
Mengapa ada sebagian anak-anak Tuhan mengalami kebangkrutan? 好，圣经有告诉我们 Alkitab memberitahukan kepada kita 破产的原因。 penyebab daripada kebangkrutan. 第一个， Pertama, 因为你压迫别人， karena Anda menekan orang lain. 比如说在 Contoh-contoh 旧约时代， Di dalam perjanjian lama 有亚哈王和他的太太叫做耶西别， ada ada yang namanya Ahab dan istrinya 耶西别， dengan istrinya yang namanya Yezebel. 他把拿伯的土地抢过来， Dia merampas hartanya Nabot, harta tanahnya Nabot. 圣经刚才我不是告诉你吗？ Bukankah aku sudah mengatakan kepada Anda tadi, 上帝照顾每个以色列人， Tuhan Allah memelihara setiap umat Israel. 有自己的土地， Masing-masing keluarga ada diberi tanah. 也就是说有自己的产业。 Boleh dikatakan masing-masing memiliki harta. 现在拿伯的产业 Maka di sini kita lihat Nabot, 是 harta 他 dari 的， Nabot, 是他的。 mestinya harta itu miliknya Nabot. 为什么亚哈王敢把那个拿伯的产业抢过来呢？ Mengapa Raja Ahab itu, mengapa Raja Ahab ya, itu merampas hartanya Nabot itu? 所以上帝就处罚亚哈王和他的太太耶西别。 Itu sebabnya Tuhan Allah menghukum istrinya Ahab dan istrinya namanya Yezebel itu, 两个被人杀死， sehingga dua-duanya terbunuh. 他的国家被人抢走， Misalnya negerinya itu dirampas oleh bangsa lain, 他破产了， membuat dia bangkrut. 人也死了， Orangnya juga mati, 国家也没有了。 negerinya juga amblas. 为什么？ Mengapa bisa terjadi? 因为他压迫别人。 Karena dia menekan orang lain. 还有，在 Dan lagi 米迦书， Di 米迦 dalam 米迦 di dalam kitab Mika 第2章， pasal 2, 还有在以赛亚书 di dalam kitab Yesaya 第5章 pasal yang kelima, 提到什么呢？ apa yang dikatakan di situ? 有钱人不可以抢夺别人的土地。 Orang kaya itu tidak boleh merampas miliknya orang lain, hartanya tanahnya orang lain. 因为你假如抢夺别人的土地， Kalau saja Anda merampas milik orang lain, 就等于你抢夺上帝的东西。 maka sama dengan Anda itu merampas barang miliknya Allah. 那么上帝就要对付这些人了。 Maka Tuhan Allah akan menghukum orang itu. 那么这些人迟早会破产。 Cepat atau lambat pasti akan mengalami kebangkrutan. 所以圣经里面有几次都提到这些事情。 Maka di dalam Alkitab sudah beberapa kali menyinggung tentang hal ini. 简单的说， Dengan kata sederhana, 假如你不愿意破产， kalau Anda tidak ingin mengalami kebangkrutan, 你就不要压迫别人， jangan sekali-kali Anda mencoba menekan orang lain, 你就不要抢夺别人的东 apalagi 西， merampas barangnya orang lain, 因为上帝会跟你算账的了。 karena akan diperhitungkan oleh Tuhan Allah. 但是你自己也要注意啊， Namun terhadap diri Anda sendiri juga harus perhatikan. 你一定要遵守上帝的道， Anda harus taat kepada firman Tuhan. 你一定要行公平和公义， Anda harus menjalankan keadilan dan kebenaran. 那么上帝就会把应许给亚伯拉罕的祝福，其中一个就是产业，也继续给你。 Maka Tuhan Allah akan memberikan harta sebagaimana harta yang pernah dijanjikan Allah kepada Abraham, itu akan menurun kepada kita juga. 好了，那么现在就讲到最后一点了。 Nah, kita akan bicara yang terakhir. 既然上帝把产业给我们， Kalau saja Tuhan Allah telah memberikan harta kepada kita, 我们也有家，也有事业， kita bisa memiliki rumah, bisa memiliki usaha, 也有工作做。 juga memiliki pekerjaan. 我们希望我们的产业能够持久。 Kita tentu sangat mengharapkan kalau
harta kita ini, usaha kita ini bisa terus langgeng panjang, berjalan terus. 那么我们怎么样让我们的产业能够持久？ Lalu bagaimana caranya supaya usaha ini tetap bisa selama-lama terus? 第一个， Pertama, 对上帝 supaya bisa terus. 对上帝， Nah, itu satu. 你一定要行1/4的奉献。 Satu, kita harus memberikan persembahan atau melakukan sepersepuluh. 这表示说你尊敬上帝啊。 Dengan demikian, Anda itu sangat menjalankan perintah Tuhan. 当你尊敬上帝的时候，上帝一定会祝福你啊。 Tatkala Anda menjalankan perintah Tuhan, pasti Tuhan akan memberkati Anda. 还有第二， Kedua, 到了新年，别人借你的东西退还 sampai 给他，不要向他继续拿下去。 kalau sudah waktunya di tahun tertentu, waktunya harus kembalikan. Jangan coba-coba molor atau tidak kembalikan. Harus kembalikan. 就是tahun Yobel， Yaitu tahun Yobel. 别人把产业卖给你， Misalnya orang lain menjual hartanya kepada Anda. 但到了50年， Sampai 50 tahun, 你一定要退还给他。 maka barang itu harus Anda kembalikan. 这 Walaupun 个意 hasil beli. 思是什么？ Apa artinya ini? 有人向你借钱， Ada orang misalnya pinjam Anda uang. 他没有办法还给你， Orang itu tidak mampu mengembalikannya. 实在没有办法， Sesungguhnya sangat tidak mungkin. 那你就不要继续向他讨债， Lalu jangan Anda paksa untuk menagih terus. 因为他不是故意要趁你的钱， Karena orang itu bukannya sengaja mau menipu Anda atau memakan uang Anda. 是在他借了你的钱做生意失败了， Sebab sesungguhnya mereka itu pinjam uang Anda dan mengalami kebangkrutan sungguh atau kegagalan sungguh-sungguh. 他好几年都没有还，没有办法还， Sehingga sampai beberapa tahun tidak berdaya untuk kembalikannya. 你就不要压迫他， Maka kalau sampai kejadian begini, Anda jangan sampai menekan dia. 把他家里面的东西，什么钢琴啦，什么东西拿走， Jangan sampai misalnya kalau dia tidak bisa bayar, Anda dengan cara menyita-nyita barangnya milik dia, misalnya piano dan lain-lain atau mobil dan sebagainya. Ingat, 他的东西是上帝的，不是你的。 ingat, barang yang dimiliki dia adalah Tuhan. 假如你敢拿， ada 表示 Tuhan. 你拿上帝的东西。 Kalau Anda berani menyita atau merampasnya, berarti Anda itu merampas barangnya milik 那 Allah. 怎么办？ Lalu bagaimana kalau gitu? 所以圣经有一个新年的条例， Maka di dalam Alkitab itu ada suatu tata cara. 新年tahun Yobel。 Ada di tahun Yobel itu ada suatu aturan. 关于新年，我下一次有机会特别讲新年的道理给你 Ya, 听。 nanti saya kalau di lain waktu akan membicarakan tentang yang dimaksud dengan tahun Yobel itu apa. 现在简单的说， Secara sederhana saya katakan, 他那个人真的不能还给你， orang itu sungguh tidak mampu menggalikan utangnya. 你就 Ada. 不要再向他讨债， Jangan Anda tagih lagi. 就等于你送给他就好了。 Anggap saja uang itu berikan kepada dia. 你不能够没收他的东西， Sekali-kali jangan sampai Anda itu menyita barangnya. 你没收就表示你没收上帝的东西。 Sebab kalau Anda merampasnya atau menyitanya, itu sama dengan menyita atau merampas barangnya milik 这是 Allah. 上帝要让你不要总有一天因为你做坏事而破产。 Itu sebab Tuhan itu tidak ingin Anda itu mengalami semacam kebangkrutan itu. 记得你的上帝是上帝的，你的东西是上帝的。 Ingat, barang itu adalah barangmu pun termasuk miliknya Tuhan. 我的东西是上帝的， Barangku sesungguhnya adalah milik Tuhan. 他的东西也是上帝的。 Barang milik orang itu juga miliknya Tuhan. 我哪里可以没收他的东西？ Bagaimana saya boleh sembarangan menyitanya, merampas itu? 假如我没收他的东西，表 Kalau 示说我 saja 没 saya 收上帝的东西， kalau 对 saja 吗？ saya merampasnya, berarti saya merampas barangnya Allah. 这个就是不公平、不公义。 Ini namanya tidak adil dan juga tidak benar.
除非他自己情愿把他的东西卖掉，还债给 Kecuali 你。 orang itu dengan sukarela, dengan ikhlas mengasihkan uang itu, barang-barang itu kepada Anda sebagai gantinya utang itu. 这是产业永久的一个保护方法。 Jadi salah satu cara supaya usaha kita ini bisa langgeng dan panjang. 记得， Ingat, 你不要随便把你的产业卖掉， jangan sembarangan menjual harta yang Anda miliki. 因为你卖掉就等于卖上帝的东西。 Sebab kalau Anda sembarangan menjual, sama saja Anda itu menjual barangnya Tuhan Allah. 你怎么可以卖掉上帝的东西呢？ Bagaimana boleh Anda itu menjual barangnya 上帝 Allah? 把家给你， Tuhan Allah memberikan rumah kepadamu, 上帝把土地给你， memberikan tanah kepadamu. 你不能够随便卖啊！ Tidak boleh sembarangan dijual. 你卖了不是等于破产吗？ Kalau Anda jual, berarti kan Anda tidak memiliki apa-apa, artinya bangkrut. 那你为什么要自己破产呢？ Mengapa Anda mau membuat diri Anda bangkrut? 上帝不愿意你破产啊， Tuhan Allah tidak ingin Anda mengalami kebangkrutan. 所以上帝不可以不让以色列人把土地卖给别人。 Itu sebabnya Tuhan Allah tidak menginginkan tanahnya orang Israel itu dijual kepada orang lain atau bangsa 一 lain. 卖掉了，他就等于破产了 Sebab 咯。 kalau dijual kepada orang lain berarti dia sudah tidak memiliki apa-apa lagi. 所以上帝另外一个条例，到了7年、50年，这个土地自动的再回到原来主人的手中。 Itu sebabnya Tuhan lewat kitab ini, kitab Tuhan lewat firman-Nya itu membuat aturan bahwa sampai di tahun sampai Yobel 50 tahun itu otomatis barang yang sudah dijual itu otomatis kembali kepada pemilik asal. 好，最后一个责任， Baik, yang terakhir tanggung jawab yang paling 在申命记第24章， di kitab Ulangan 24章 pasal 24第19节 ayat 19到24节， sampai ayat 24. 你对邻舍要好待他们，对邻舍，对隔壁的人， Anda harus bersikap baik terhadap tetangga-tetanggamu. 你要公平 Anda 对待你的工人。 Harus juga harus bertindak adil terhadap pekerja-pekerjamu, karyawanmu. 你不能够欺骗你的工人。 Anda sekali-kali tidak bisa membohongi mereka. 还有你若是有什么多余的东西，你就送给别人无所谓。 Nah, kalau perlu Anda bila ada barang yang lebih, yang Anda anggap lebih, ya boleh Anda berikan kepada orang lain. Itu 就 lebih 是 baik. 说，你一定要慷慨， Anda itu harus loyal sedikit, 好待别人。 bersikap baik terhadap orang 对 lain. 你家里的仆人也好，工人也好，你要好待他们。 Baik, bersikap baik dan adil terhadap termasuk pembantu-pembantu kita. 应该发工钱的时候，你就发工钱给他们。 Pada saatnya harus memberi gaji kepada mereka, berilah gaji tepat waktu. 为什么呢？ Mengapa demikian? 当你这样做的时候， Ketika Anda melakukan demikian, 上帝就会祝福你的产业。 maka Tuhan Allah akan memberkati usaha Anda. 假如我们真正能够这样子做的话， Apabila kita bisa dengan sungguh-sungguh melakukan apa yang saya katakan tadi, 上帝说 Tuhan Allah berkata, 我所应许给亚伯拉罕的祝福， perjanjianku atau janjiku kepada Abraham atau berkat yang kujanjikan kepada Abraham 我 itu 一定给你。 akan kuberikan kepadamu juga. 所以你一定要记得刚才我所读的创世纪第18章第19节。 Itu sebabnya Anda harus ingat apa yang saya katakan tadi di dalam kitab Kejadian pasal 18 ayat 19. 可能我刚才所讲的，你都很多你都不记得了。 Nah, mungkin karena banyak yang saya ceritakan, yang saya ucapkan, sehingga membuat Anda tidak bisa ingat semuanya.
但是创世纪 Tapi di dalam kitab Kejadian 第18章 pasal 18第19节， ayat 19, 你一定要记得， mau nggak mau Anda harus ingat. 你假如遵守我的道，秉公行义， Kalau Anda mau patuh dan taat melakukan apa yang saya katakan, saya firmankan, 还有秉公行义，行 dan 公 menjalankan keadilan dan kebenaran, 我应许给亚伯拉罕的，一定也给你。 dan apa yang pernah kujanji, berkat apa yang pernah kujanjikan kepada Abraham juga akan kuberikan kepadamu. 你一定要相信这一节， Harus ingat ayat ini 那 satu-satunya. 上帝一定会在这样，在这个新冠肺炎很危机的时期当中，上帝仍然会祝福你。 Bahkan dalam kondisi pandemi semacam demikian yang mencekam, Allah tetap akan memberkati Anda. 希望你不破产。 Sangat diharapkan Anda tidak mengalami bangkrut. 我们祷告， Tunduk kepala masuk dalam doa. 天父，谢谢你美好的祝福。 Tuhan Allah, kami bersyukur atas berkat-Mu yang begitu indah. 让我们相信你一定会祝福我们有吃有穿，不至于破产。 Yaitu Anda Tuhan Allah tetap memberkati kami, tetap bisa makan, minum, dan semuanya lengkap dan tidak mengalami kebangkrutan. 求你帮助我们能够继续遵行你的话， Tolonglah setiap kami ya Tuhan untuk bisa memegang teguh dan menjalankan firman-Mu. 是你应许的祝福， Juga janji-janji yang pernah Tuhan, janji-janji berkat yang pernah Tuhan janjikan kepada Abraham 也能够临到我们的身上。 juga bisa melimpah kepada kami juga. 我们相信你的话， Kami sangat percaya kepada firman Tuhan. 相信你的祝福必定 Sangat 成就。 percaya kepada berkat-Mu dan pasti terlaksana. 我们如此祷告， Inilah doa yang kami panjatkan. 是奉耶稣的名， Yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 阿门。 Amin. Puji Tuhan, baru saja kita diberkati firman-Nya lewat hamba-Nya. 感谢神，我们刚刚听上帝美好的话， Kita tetap berdoa di dalam hati supaya firman yang ditaburkan di dalam hati kita, Tuhan nolong kita memeliharanya sehingga bisa bertumbuh menjadi berkat di mana saja setiap kita berada. 让我们继续不断的求神来保守我们的信心，让上帝的话一直扎根在我们心中，成为人家的帮助，都有好处。 Marilah kita bersama-sama meresponi berkat Tuhan ini sambil memberikan persembahan. 好，我们回应上帝的话，我们里面要受奉献，上司受奉献。 Kita bersama-sama naikkan puji-pujian. Aku milik-Mu, oh Tuhan. Aku milik-Mu, Kau pun milikku, dan Kau mengasihiku. Tuhan tambahkan imanku ini, ku mau dekat padamu, ku mau dekat padamu, ku mau dekat padamu, ku mau dekat salibmu, ke tempat darah kudus. Chính quê quê sân众生归主用，就是能力做深坑。一心信仰望，一颗舌显扬，心口一直常胆扬。愿主许我热进舍家前，一心信靠主身边。
愿主使我引我靠近主身边，让我心抛谢你。Puji Tuhan, kita akan segera mengakhiri ibadah yang kita lakukan bersama-sama 感谢 ini. 主，我们要结束我们今天早上的崇拜。 Kita sekali lagi memuji Tuhan karena Tuhan kita senang, sangat berkenan kita memujinya karena Ia memang layak kita puji. Kita naikkan puji-pujian ke seluruh. 好，我们结束今天早上的崇拜，我们将善应颂让。 Kemudian doa berkat akan dipimpin oleh Bapak Pendamar Silas. 那随后有司马克牧师给我们祝福。 Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkat. Amin. Terimalah berkat Tuhan。但愿我主耶稣基督的恩惠、上帝的慈爱、圣灵的感动，常与你们众人同在，从今时直到永远。Kiranya kasih karunia Yesus Kristus, kasih sayang Allah Bapa, persekutuan serta Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu silakan duduk kembali. 弟兄姐妹们，请回座， Saat teduh ibadah selesai. 请默祷，我们结束。 Sampai berjumpa pada hari Tuhan, yaitu hari Minggu yang akan datang. Tuhan memberkati Anda dan juga saya. 我们下周再见，上帝爱你们，我们 Sampai 也 jumpa. 爱你们，我们下周再见。Amin.